Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat tengah hari semua. Okay. So, apa khabar semua? Okay, saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay. Harapannya semoga hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. So, pada hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan berkenaan dengan jadual berkala, yakni bab 6. Okay. So, sebelum ni kita telah pun melihat dari segi pengelasan unsur. Okey, apa yang dimaksudkan dengan unsur? Okey, di mana unsur ni adalah bentuk atom dan juga molekul. Okey, dan apa yang dimaksudkan dengan atom dan apakah yang membentuk atom? Okey, di mana kita ada 3 partikel seatom, iaitu kita ada proton, neutron dan juga elektron. Okey, di mana elektron bersifat ataupun bercas negatif, proton bercas positif, manakala neutron dia neutral. Okey, di mana proton dan juga neutron dia bergabung untuk membentuk nukleus dan elektron dia akan mengelilingi nukleus. Okey, so ini dapat dizahirkan dalam gambar rajan dalam muka surat 165. Okey, dan apa yang dimaksudkan dengan atom dan bagaimanakah atom ini boleh membina molekul. Okey. Dan kita tengok tentang unsur. Okey, mana unsur ni merupakan antara bahan yang paling ringkas, yang tidak boleh diuraikan secara kimia kepada 2 ataupun lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Okey. Sepertinya unsur besi, okey, unsur emas, kita ada unsur hidrogen, okey, unsur oksigen, okey, unsur karbon, okey. So, di mana contoh-contoh seperti apa? Kita ada batu permata, belian, okey, yang telah saya sebutkan sebelum ni. Okey. Dan kita ada pula sebatian, di mana sebatian ialah 2 ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, dan hanya boleh dipisahkan ataupun diasingkan dengan menggunakan kaedah ataupun tindak balas kimia yang lain, sama ada dengan menggunakan haba ataupun bahan kimia ataupun tenaga elektrik. Okey, tapi terutama adalah tenaga elektrik iaitu dalam elektrolisis. Okey, contohnya seperti garam masak, okey, atau kita ada sebatian seperti gula. Okey, so ini semua adalah contoh-contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kemudian kita tengok ada pula jadual berkala. Okey, jadual berkala, okey, di mana hampir kesemua unsur yang telah pun ditemui, okey, disusun secara elok, okey, dengan satu jadual yang jadual berkala. So, jadual berkala ini sebanyak digunakan oleh ahli kimia, okey, untuk mengenal pasti unsur-unsur dan apakah sifat-sifat fizikal dan juga sifat-sifat kimia unsur tersebut. Di mana unsur ini disusun mengikut satu keteraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, terutama dari segi bilangan nombor proton mereka bersatu sampai kepada yang terkini. Okey, so dalam jadual berkala ini secara amnya ada 18 kumpulan, iaitu jalur yang menegak, dan 7 kala iaitu jalur yang melintang. Okey. So, untuk kumpulan-kumpulan dalam jadual berkala ini dia ada nama-nama khas. Okey, contoh kumpulan 1 dipanggil sebagai logam alkali. Okey. Kumpulan 3 hingga kumpulan 12 dipanggil sebagai unsur-unsur peralihan. Okey. Kumpulan 18 kita panggil sebagai gas nadir. Okey. So setiap kumpulan ni ada dia punya nama-nama khas dia. Okay, nama-nama tertentu dia yang senang untuk kita nak buat rujukan. Okey. So kita pun ada beberapa contoh unsur seperti unsur hidrogen, okay, unsur helium yang telah pun disusun secara baik mengikut bilangan proton mereka daripada 1 hinggalah yang terkini. Okey, secara cara melintang. Okey, 1 2 3 4 5 sampai yang terkini. Okey, dan dalam jadual berkala lah ada 3 jenis unsur, iaitu unsur yang dalam kumpulan logam, separa logam dan juga bukan logam. Okey. So, hari ini kita tengok pun tentang ciri-ciri, okey, perbandingan di antara logam dan juga bukan logam. Okey. So, untuk unsur yang logam dan juga bukan logam, okey, persamaannya satu saja, iaitu kedua-duanya adalah unsur. Okey, unsur untuk logam dan juga bukan logam, kedua-duanya adalah unsur. Okey, perbezaannya ada banyak. Okey, yang pertama daripada segi kekilauan. Okay, dari segi kekilauan, logam dia lebih bersifat berkilau, okay, berbanding dengan bukan logam yang pudar. Okay. Yang kedua seperti kemuluran. Kemuluran ni bermaksud kebolehan satu bah itu untuk ditarik. Okay. Itu ialah mulur. Okay. So, kemuluran. Okay. Satu bahan itu dia punya kebolehan dia untuk ditarik.
Okey, untuk menjadi seperti benang dan sebagainya. Okey, di mana unsur logam ini dari segi kemulurannya dia lebih mulur. Okey, so logam dia lebih mampu untuk ditarik menjadi dawai. Okey, jika dibandingkan dengan bukan logam yang lebih rapuh. Okey, yang ketiga ialah keboleh-tempaan. Okey, so logam dia boleh ditempa. Okey, kita tengok bila kita tengok dekat TV, orang nak membentuk pasu besi. Okey, ataupun mungkin kuali dan sebagainya. Bagaimana mereka membentuk kuali daripada satu logam yang biasa menjadi satu bahan dan juga, ataupun satu benda yang melengkung. Okey, itu semua adalah sifat-sifat keboleh-tempaan logam. So, logam ini dia boleh ditempa, manakala untuk bukan logam tidak boleh ditempa. Okey, untuk kekuatan regangan. Okey, kekuatan regangan, logam ini dia lebih kuat berbanding dengan bukan logam, di mana dia lebih lemah. Berarti dia mudah patah. Okey. So jika kita regangkan antara logam dan juga bukan logam, kita akan dapati yang bukan logam dia akan lebih cepat patah berbanding dengan logam. Okey, seterusnya segi kekonduksian elektrik. Okey, kebolehan untuk nak mengkonduksikan elektrik. Okey, so logam dia merupakan konduktor elektrik yang baik. Okey, manakala bukan logam secara lazimnya merupakan konduktor elektrik yang lemah kecuali satu, iaitu grafit ataupun karbon. Okey, so karbon ini merupakan satu-satunya bahan bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Okey, selebihnya adalah konduktor yang lemah. Okey, untuk kekonduksian haba, kebolehan untuk mengkonduksikan haba. Okey, so logam dia lebih baik berbanding dengan bukan logam yang lemah. Okey, seterusnya ketumpatan. Okey, so ketumpatan logam dia lebih tinggi. Berarti logam ni dia lebih mudah tenggelam. Okey, jika dibandingkan dengan bukan logam yang lebih rendah. So yang bukan logam dia lebih tendensi dia untuk terapung di dalam permukaan air berbanding dengan logam yang akan lebih cenderung untuk tenggelam sebab dia lebih tumpat. Okey, dan last sekali adalah takat lebur dan takat didih. So takat lebur dan takat didih bagi logam ini ialah tinggi jika dibandingkan dengan bukan logam. Sebab itulah untuk nak meleburkan logam, kita memerlukan suhu yang sangat-sangat tinggi. Okey, baru logam itu boleh dileburkan. Okey, so ini adalah antara perbezaan bagi ciri-ciri logam dan juga bukan logam. Okey, so antara kegunaan logam yang kita pernah gunakan hingga ke hari ini, contohnya logam aluminium. Okey, unsur aluminium. Okey, kalau paling biasa dekat rumah kamu akan ada aluminium, betul? Aluminium foil. Okey, mungkin mak atau ayah kamu kalau nak membakar kek ke, nak bakar ikan ke apa semua kan. Mungkin dalam bulan puasa ni mungkin meriah sikitlah menu berbuka. Selalunya dia akan beli aluminium foil. So itulah contoh-contoh penggunaan aluminium. Okey. Sebab apa? Sebab aluminium ni dia kuat, okey, dia boleh ditempa ataupun boleh dibentuk, dia ringan. Okey, dan dia berkilat. Dan dia juga merupakan konduktor haba yang baik. Okey, seterusnya besi. Okey, so besi ni kita tengok sifat dia kuat, sama juga mudah ditempa. Okey, dan merupakan bahan magnet. Okey, konduktor elektrik yang baik. So besi kita banyak gunakan dalam pembuatan seperti cangkul. Okey, apa lagi, kunci. Okey, so semua ini adalah bahan-bahan yang mengandungi besi. Seterusnya kita ada kuprum. Okey, ataupun tembaga. Okey, so bila kita kata tembaga, warnanya seperti warna coklat keperangan. Okey. So untuk kuprum ataupun tembaga ini dia lebih tahan karat. Ini dia punya kebaikan. Untuk tembaga ni jika dibandingkan dengan besi, tembaga dia lebih tahan karat, merupakan konduktor haba dan juga konduktor elektrik yang baik. Okey. Dan selalunya digunakan dalam pembuatan wayar. Okay, so wayar-wayar yang kamu jumpa tu, kalau kamu buka dia punya penebat yang plastik tu, kamu akan nampak wayar kuprum. Okay, so kuprum banyak digunakan untuk pembuatan barangan elektrik, iaitu wayar. Dan kita ada zinc. Okay, so kalau zinc ni dia bahan yang dia lebih kuat, okay, dan merupakan konduktor elektrik yang baik. So zinc ni kita banyak tengok dekat kampung, okay, ataupun dekat rumah kamu sendiri mungkin. Okay, di atap-atap rumah. Okay, kalau kata rumah-rumah kampung, okay, mereka masih lagi menggunakan atap zinc. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh penggunaan bahan-bahan logam, okay, di sekeliling kamu. Kemudian kita ada bahan bukan logam yang kita gunakan setiap hari. Contohnya seperti apa? Seperti iodin.
Okay, iodin ni kita merupakan sejenis bahan yang cecair yang berwarna ungu keperangan. Okay, dan dia merupakan bahan yang beracun, tetapi dia digunakan selalu untuk sebagai antiseptik, okay, untuk mencuci luka. Okay, so kalau kamu pergi farmasi, ada banyak ubat cuci luka yang selalu kita gunakan ubat kuning. Okay, tapi ada satu lagi ubat yang berwarna coklat sikit dipanggil sebagai iodin. So iodin merupakan antiseptik yang baik yang selalu digunakan secara meluas di hospital. Okay, kemudian kita ada klorin. Okay, mungkin kamu selalu guna kat rumah, okay, untuk mencuci pakaian, terutama baju warna putih, okay, iaitu Clorox. Okay, so Clorox adalah peluntur. Okay, dia akan melunturkan sebarang kotoran ataupun warna. So bahan asas Clorox ialah klorin. Klorin pada asasnya adalah sejenis gas. Okay, dia gas yang berwarna kuning kehijauan. Okay, dan dia adalah bahan yang beracun. So jangan kamu minum Clorox, okay, sebab dia beracun. Dan klorin juga kita gunakan dalam proses pembersihan air. Okay, yang kita akan tengok nanti masa form 2. Okay, so kita akan menggunakan klorin untuk nak membersihkan air supaya selamat diminum, supaya air itu bebas daripada mikroorganisma yang berbahaya. Okay, kemudian kita ada sulfur. Okay, so sulfur ni kamu boleh beli kat kedai. Okay, nama dia belerang. Okay, selalunya kalau kamu tengok ayah kamu beli sulfur ataupun belerang, atau mungkin masa kamu dulu camping, okay, kat sekolah rendah dulu, okay, kalau kamu kena cikgu kamu akan tabur macam sebut-sebut warna kuning kat sekeliling kemah kamu. Okay, katanya untuk nak mengelakkan hawan-hawan berbahaya ataupun yang berbisa menceroboh ke kemah kamu. So yang ditabur itu ialah klorin. Sulfur. Okay, iaitu sebut yang berwarna kuning. Okay, so sulfur ni banyak kegunaan dia. Okay, sebagai bahan bakar. Okay, sulfur ni dia boleh meletup. Okay, lepas tu lah kita gunakan belerang untuk nak buat mungkin macam bahan letupan ke apa semua, kita ada menggunakan sulfur. Okay, dan selalunya kita gunakan sulfur juga dalam tindak balas kimia untuk menguatkan tayar. Okay, so getah asli yang kita dapat yang kita tore dekat pokok getah tu, so getah asli ini dia akan dicampurkan dengan sulfur, okay, untuk menjadi lebih kuat dan lebih tahan lasak. Okay, so sulfur ni juga merupakan bahan yang beracun dan selalunya bau dia tengik. Okay, bau dia seperti bau telur busuk. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah ada pengalaman pergi luar negara, okey, contohnya Indonesia, ada melawat gunung-gunung berapi, okey, kamu akan ada rasa macam ada satu bau yang agak tengik, yang agak kurang menyenangkan. Okey, itu ialah bau sulfur. Okey, dan seterusnya kita ada karbon. So karbon ni memang banyak. Okey, banyak digunakan secara meluas. Okey, even kita pun terdapatnya dalam kita punya sel ni ada pun unsur karbon. Okay, untuk kegunaan harian, apa yang kita gunakan karbon? Yang kamu tulis sekarang menggunakan pensel. So pensel kamu tu adanya ubat pensel tu ialah karbon ataupun nama lain grafit. Okay, so itu kegunaan pertama. Okay, lagi apa? Digunakan secara meluas untuk nak menguatkan logam. Okay, dipanggil sebagai alloy. So alloy ialah gabungan antara logam dan juga bahan-bahan lain. So karbon juga boleh menguatkan logam yang lain dalam bentuk alloy. Okey, so ini adalah antara kegunaan-kegunaan bahan-bahan logam dan juga bahan-bahan bukan logam. Okey. So hari ini kita akan pergi sedikit kepada konsep campuran. Okey. So campuran. So bila kita kata campuran berarti apa? Kita mencampurkan dua ataupun lebih bahan secara fizikal. Okey. So bila kita nak definisikan campuran berarti dua ataupun lebih unsur atau sebatian. Okay, so campuran ialah dua ataupun lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Bererti campuran ini dia boleh kita letakkan sama ada unsur ataupun sebatian dan kita gabungkan secara fizikal. Okay, contoh paling mudah memasak, paling mudah lah. Okay, ataupun mungkin nak buat kek, ataupun mungkin yang paling mudah makan cornflake, senang. Okey, cornflake dan juga susu. So bila kita gabungkan cornflake dan juga susu dalam satu mangkuk, kita panggil itu sebagai satu campuran. Sebab apa? Sebab dia bercampur secara fizikal. Bererti bila dicampur secara fizikal, campuran ini juga boleh diasingkan secara fizikal. Okay, so dia mudah untuk diasingkan kembali.
Sama juga bila kamu buat sandwich. Okay, kita ada roti, mungkin ada chicken slices, sayur-sayur dan sebagainya. Kamu benalah roti 3 tier. Okey. So, itu juga dipanggil sebagai contohnya campuran. Sebab apa? Kita boleh asingkan balik roti tersebut, kita boleh asingkan balik ayam tadi dan juga sebagainya. Okey. So, ini ialah campuran. So, dia adalah hasil gabungan dua ataupun lebih unsur ataupun sebatian yang bercampur secara fizikal. Contoh hari ini kita campurkan air. Okey, air dan juga gula. Okey? Dan kita kacau. So, air dan juga gula itu merupakan satu campuran. Okey? Sebab apa? Sebab kita boleh asingkan kembali air dan juga gula tadi dalam proses penghabluran. Okey? So, air merupakan sejenis sebatian. Okey? Air merupakan sejenis sebatian. Okey, ingat balik saya cakap itu, air merupakan sejenis sebatian sebab dia merupakan hasil tindak balas kimia antara unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Okey, so air merupakan satu sebatian yang hanya boleh dipisahkan dengan elektrolisis. So, air ialah satu sebatian yang dicampurkan dengan gula yang juga merupakan satu sebatian. Okey, dan kedua-dua sebatian ini kita boleh asingkan kembali secara fizikal melalui kaedah penghabluran. Okey, apa lagi contohnya? Air, okey, campur lagi dengan apa? Jagung, okey, susu, sebagainya. So, jadi ABC. Juga merupakan satu campuran. So, campuran ini dia boleh mencampurkan sama ada unsur ataupun sebatian. Okey, lepas tu dalam definisi dia, campuran ini ditakrifkan sebagai gabungan dua ataupun lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okey, dan kita ada beberapa teknik untuk mengasingkan campuran. Okey, kita ada teknik penurasan. Okey, kita ada teknik penyulingan. Okay, kita ada teknik pemisahan menggunakan magnet bagi bahan-bahan logam. Kita ada pengenapan, pengapungan, kromatografi dan juga penapisan. Okey. So, teknik-teknik ini kita akan gunakan bergantung kepada sifat-sifat fizik dan juga keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam satu campuran. Okay, so bergantung pada apa yang kita nak asingkan, kita boleh pilih apa teknik pengasingan yang sesuai. Contoh kita tengok teknik penurasan. Okay, paling mudah kat rumah, kopi. Okay, hari ini kita gunakan serbuk kopi. Kita bancur dengan air panas, dengan gula. Dan dah biasa ketika kita nak minum kopi. Okay, tapi kita suka minum kopi dengan serbuk. Tak suka kan? So, apa yang kita akan buat? Kita akan ambil penapis. Okay, penapis kopi tu, dan kita akan lalukan air kopi tadi melalui penapis tersebut. Okay, untuk mengasingkan serbuk kopi daripada air. So, ini dipanggil sebagai kaedah penurasan. Okay, ataupun kita boleh tengok dekat Starbucks contoh. Okay, mereka nak buat kopi. Okay, kita order macchiato. Okay, selalunya mereka akan guna serbuk kopi yang mereka baru grind. Okay, kamu tengok dekat situ, dekat mesin kopi tu ada kertas. Okay, itulah kertas turas ataupun filter paper. Yang mana mereka gunakan kertas ini untuk nak mengekstrak kopi tersebut. Okey, so ini ialah kaedah penurasan, iaitu untuk mengasingkan pepejal yang tidak larut daripada cecair. Okey, kemudian kita ada teknik ataupun kaedah penyulingan. Okey, so yang ini lebih besar sikit. Sebab kaedah penyulingan dia memerlukan beberapa radas yang agak kompleks. Okey, tapi basically kaedah ini kita gunakan untuk mengasingkan campuran antara cecair dan juga cecair. Okey, yang dicampurkan yang mempunyai takat didih yang berbeza. Contoh, saya campurkan alkohol dan juga air. Okey, so air kita campurkan dalam alkohol, kita kacau. Okey, kita kena ingat air tak ada warna, alkohol pun tak ada warna. Tapi bagaimana kita nak mengasingkan alkohol dan juga air ini? So, kita menggunakan kaedah penurasan. Di mana alkohol ini kita maklum takat didih ialah 65 darjah Celsius. Manakala untuk air ialah 100 darjah Celsius. So, dengan memanaskan air tersebut pada suhu tertentu, okay, dan juga dengan menggunakan proses kondensasi,
Okay, kita boleh mengasingkan kembali antara alkohol dan juga air. Okay, ini dipanggil sebagai kaedah penyulingan. Dan kita ada kaedah pemisahan menggunakan magnet, di mana kita hendak memisahkan antara bahan-bahan logam yang ataupun bahan-bahan yang boleh ditarik oleh magnet daripada bahan-bahan yang lain. Okay, so banyak kita gunakan, kita tengok dekat kilang-kilang. Okay, dekat mana lagi? Mungkin dekat junk shop. Okay, kedai-kedai yang jual besi buruk dan sebagainya. Okay, mereka nak asingkan besi dengan bukan besi. So, mereka menggunakan magnet yang besar yang atas tu, yang terapung tu. Okay. Dan seterusnya kita ada kaedah pengenapan. Okay. So, kaedah pengenapan ni kita nak memisahkan antara cecair dan juga pepejal yang tidak larut. Okay. Basically, contohnya seperti apa? Seperti kita gabungkan pasir dan juga air. Okay, so air berpasir. Contoh air yang berpasir. So, bagaimana kita nak asingkan air dan juga pasir secara kasar? Kita menggunakan teknik pengenapan, di mana kita biarkan sahaja campuran air dan juga pasir tadi untuk seketika. Lama kelamaan dengan tindakan graviti, pasir akan mula terenap di dasar bekas. Okay, so kita akan nampak secara kasarnya air dan juga enapan pasir yang kita boleh asingkan dalam teknik penurusan ataupun sebagainya nanti. Okay, so inilah teknik pengenapan. Kita membiarkan graviti yang membuat kerja. So, lama kelamaan bahan-bahan yang bergabung tadi dengan air tadi, dia akan mula terenap ke bawah. Okay, so inilah proses ataupun kaedah pengenapan. Okay, seterusnya kita ada kaedah pengapungan. Okay, pengapungan, apung, floating. Contoh, kita campurkan air dan juga minyak, senang. Okay. So, bila air dan minyak, kita maklum air dan minyak tidak akan bercampur secara kasar. Okay, mereka boleh bercampur tapi dalam seketika sahaja. So, untuk nak mengasingkan minyak dan juga air, kita menggunakan kaedah pengapungan, di mana minyak dia kurang tumpat daripada air. So, apa yang kurang tumpat akan terapung di atas. So, ini ialah kaedah pengapungan dengan menggunakan konsep ketumpatan. Okey. Kemudian kita ada kaedah kromatografi. Okey, kroma berarti warna. Okey. So, ini merupakan kaedah pengasingan yang hampir sama seperti penurasan dan juga penyulingan. Okey, di mana memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Okey. So, basically kaedah kromatografi ni kita asingkan selalunya bahan-bahan yang mempunyai warna. Okey. Yang mempunyai warna. Contohnya mungkin dalam satu makanan. Okey. Contohnya makanan yang berwarna. Macam mungkin gula-gula ke. Okey. So, kita nak mengasingkan warna tersebut, kita menggunakan kaedah kromatografi. Okey. Sama juga macam kita nak memeriksa pemalsuan dokumen. Okey, pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. So, boleh digunakan dalam kaedah forensik. Okey. So, kaedah ini masih lagi digunakan secara meluas. Okey. Untuk nak mengasingkan ataupun nak melihat sampel-sampel dakwat. Okey, jenis-jenis bahan pewarna dalam makanan. Dan juga untuk sampel air kencing, kita boleh gunakan untuk melihat kalau ada dadah ke apa. So, boleh digunakan kaedah kromatografi. Okey. So, ini tentang kaedah ataupun teknik pengasingan campuran. Okey. Dan kita pergi kepada sebatian. Okey. So, sebatian kita dah takrifkan tadi, iaitu merupakan gabungan dua ataupun lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, so dia melibatkan unsur saja. So, sebatian ialah gabungan dua ataupun lebih unsur yang bercampur secara kimia. So, dekat sini untuk membentuk sebatian adanya tindak balas kimia. Okey. Contoh seperti air. Okey, garam. Okey, kuprum 2 sulfat. Okey, so bahan-bahan ini ialah contoh-contoh sebatian. Karat. Okey, mana besi bertindak balas dengan oksigen dan juga air untuk menghasilkan karat. Okey, so ini adalah sebatian, di mana terbentuknya sebatian hasil daripada gabungan dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Dan the only way, okey, cara yang paling mudah, yang paling meluas untuk kita nak mengasingkan sebatian, nak memisahkan sebatian, ialah dengan menggunakan teknik elektrolisis.
Okey, di mana hari ini kita menggunakan tenaga elektrik, okey, untuk mengasingkan bahan-bahan ataupun unsur-unsur daripada sebatian tersebut. Okey, di mana dia melibatkan arus elektrik dekat elektrod. Okey, kamu boleh buka muka surat 187 kamu, tengok itu ada gambar dia tentang elektrolisis 6.29. Okey. So ada anode, ada katod. Okey. So ini semua melibatkan cas-cas bagi sebatian tersebut. Okey, yang kita akan bincangkan lebih lanjut nanti pada tingkatan 2 dan seterusnya. Okey, tapi ini ialah proses elektrolisis, iaitu proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Itu ialah elektrolisis. So inilah kaedah pengasingan bagi sebatian. Okey, so ada banyak jenis sebatian yang kita boleh asingkan yang mungkin juga kita telah gunakan. Okey, contohnya seperti magnesium oksida. Okey, kita ada besi oksida ataupun karat. Okey, dan kita juga adanya unsur-unsur yang boleh diasingkan. Okey, unsur-unsur alkali. Okey, seperti apa yang boleh kita asingkan? Lithium bila digabungkan dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida dan juga gas hidrogen. So benda ini pun boleh kita asingkan. Okey, so kita hanya kita boleh asingkan dalam konteks elektrolisis ini sama ada bahan itu kembali kepada bentuk gasnya ataupun kepada bentuk pepejalnya. Okey, so bergantung kepada sifat fizikal unsur tersebut. Okey, so dia akan kembali semula kepada unsur yang asal, sama ada bentuk gas ataupun bentuk pepejal ataupun bentuk cair. Okey, bergantung kepada cas unsur tersebut. Okey, yang kita akan bincang lebih lanjut nanti di kemudian masa. Okey, so untuk hari ini cukup kita bincangkan bahawa sebatian merupakan gabungan dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia, dan kita boleh asingkannya melalui kaedah elektrolisis. Contoh sebatian seperti karat, air, okey, apa lagi kita kata, gula, okey, dan lain-lain lagi lah. Okey, sebab sebatian ni banyak terdapat dalam bahan-bahan kimia dekat makmal. Okey, dan kita boleh asingkan dengan kaedah pengasingan menggunakan elektrolisis. Okey, so untuk akhir kata, sebelum kita menutup bab 6 ini, kita tengok pula perubahan fizikal dan juga perubahan kimia. Okey, so bila kita katakan perubahan fizikal, dia bermaksud perubahan yang tidak menghasilkan bahan yang baru. Okey, sesuatu bahan yang tidak menghasilkan bahan yang baru dipanggil sebagai perubahan fizik. Contohnya ais kepada cair. Okey, ais dan kepada air contoh. So daripada ais yang beku kepada air yang bentuk cair, itu ialah perubahan fizik. Sebab apa? Sebab dia tidak menghasilkan bahan yang baru, dia masih lagi air. Okay, cuma dia berubah, dia punya keadaan jirim. Okay, so inilah perubahan fizik yang tidak menghasilkan bahan yang baru jika dibandingkan dengan perubahan kimia yang akan membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asal. Contohnya kita tengok kepada karat. Okay, so asalnya besi. Bila besi ini bertindak balas secara kimia dengan oksigen dan juga air di sekelilingnya, dia akan membentuk satu bahan yang baru dipanggil sebagai karat. Kita pun besi oksida. Okay, di mana karat ini tidak boleh kembali semula kepada bahan asalnya. Okay, so ini dipanggil sebagai perubahan kimia. Okay, iaitu perubahan yang di mana bahan-bahan baru akan terbentuk. Okay, dan berbeza daripada bahan-bahan yang asal. Okay, so ini ialah perubahan kimia. Okay, dan apakah perbandingan di antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia? Okay, dari segi persamaannya berlaku kepada jirim. Okey. Dan yang kedua persamaan ialah dia melibatkan perubahan tenaga. Okey. So dalam konteks perubahan fizikal dan juga perubahan kimia, dia berlaku pada semua jirim dan melibatkan perubahan tenaga. Okey. Dan apakah perbezaannya? Perubahan kimia dia akan membentuk bahan baru. Okey, sifat bahan dan hasilnya berbeza. Okay, komposisi kimia bagi bahan dan juga hasil pun berbeza, dan ianya memerlukan tenaga yang banyak untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okey, untuk perubahan fizikal pula, dia tidak akan membentuk bahan baru, dia masih lagi bahan yang sama, cuma dia bercampur sahaja. So tidak membentuk bahan baru,
sifat bahan dan juga sifat hasilnya adalah sama. Okey. Yang ketiga, komposisi kimia bagi bahan dan juga hasil pun sama. Contoh tadi air. Okey, ais bertukar menjadi air. Dia masih lagi air. Berarti komposisi kimianya masih lagi sama, iaitu H2O. So ini perubahan fizik. Okey, dan ia hanya memerlukan tenaga yang sedikit saja untuk berubah. Contohnya ais kepada tercair. Okey, hanya bagi saja sedikit haba dia akan cair. Okey, so perubahan ataupun tenaga yang diperlukan adalah sedikit jika dibandingkan dengan perubahan secara kimia. Okey, so ini ialah perbezaan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey, so last kali kita kepada perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Okey, so setelah kamu dah maklum apakah itu campuran, apakah itu sebatian, apa perbezaan campuran dan juga sebatian. Okay, yang pertama, dari segi pembentukan bahan baru. Dalam campuran tiada pembentukan bahan baru. Okay, dia hanya bercampur saja. Okay, bagi sebatian, ya, berlakunya pembentukan bahan baru. Contohnya, gas hidrogen dan gas oksigen bergabung secara kimia menghasilkan air yang sangat-sangat berbeza. Yang merupakan bahan yang baru. Yang kedua, dari segi ikatan kimia yang terbentuk, dalam campuran tiada ikatan kimia yang terbentuk untuk nak memegang mereka. Manakala dalam sebatian ada ikatan kimia yang terbentuk. Itulah kenapa untuk sebatian dia lebih sukar untuk diasingkan. Sebab ada ikatan kimia yang memegang unsur-unsur tersebut, menyebabkan dia sangat-sangat sukar untuk diasingkan. Okey. Yang ketiga, kaedah pengasingan. Okay, mostly untuk campuran dia melibatkan kaedah fizikal. Okay, seperti penurasan dan sebagainya tadi. Manakala untuk sebatian dia melibatkan kaedah kimia, sama ada menggunakan haba, bahan kimia ataupun elektrolisis. Okey. Dan yang keempat, perbezaannya daripada segi sifat bahan baru dan juga sifat asalnya. Dalam campuran tiada perbezaan, bererti sifat bahan dan juga sifat hasil adalah sama. Okey, so bahan yang sebelum dengan hasil yang selepas adalah sama. Manakala untuk sebatian ada perbezaan. Okey, so berarti kita tengok air, okey, merupakan hasil. Oksigen dan juga hidrogen merupakan bahan sebelum. So hidrogen dan oksigen adalah gas. Okey, tapi bila bergabung secara kimia dia akan menghasilkan air, di mana air ialah cecair. So mempunyai perbezaan dari segi sifat fizikal dan juga sifat kimianya. Okey, so ini adalah antara perbezaan campuran dan juga sebatian. Okey, so untuk hari ini cukup sekadar ini saja saya bincangkan. Maka dengan ini tamatlah sudah bab 6 kita, iaitu jadual berkala. Okey, saya cadangkan supaya kamu baca balik bab ni pada awal sampai habis, cuba fahamkan, dan jika tidak faham kamu boleh bertanya dengan saya. Okey, so untuk hari ini ada kerja rumah untuk kamu yang perlu kamu laksanakan juga. Okey, sila buat. Okey, mengikut apa yang telah pun saya arahkan dalam tugasan yang saya berikan ini. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.